نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala bagi, Allah yang himpunkan kita di saat dan ketika ni untuk kita duduk sama-sama meneruskan perjalanan kehidupan di atas dunia ni yang pasti akan sampai pada satu titik akhir. Yang kita semua inginkan ialah kebahagiaan yang berkekalan di negeri akhirat. Syekhul Hadis, Syekhul Islam ada sebut, perkara yang aku khawatir ialah satu orang yang atas dunia ni tak dapat syurga, dekat akhirat nanti pun dia tak dapat syurga. Apa makna atas dunia tak dapat syurga, akhirat pun tak dapat syurga? Syurga ni tempat di mana hati paling bahagia. Syurga ialah tempat di mana satu orang itu memenuhi segala kenikmatan dan keinginan. Jadi Syekhul Islam kata, aku takut satu orang yang atas dunia ni tak dapat syurga. Maknanya di atas dunia ni dia tak redha dengan apa yang Allah bagi pada dia. Hati dia masih ada keinginan, kehendak yang dia rasa belum lagi sempurna. Yang hakikatnya kehidupan ini bukan untuk menyempurna apa yang kita nak, tapi untuk menyempurnakan apa yang Allah Subhanahu wa taala nak. Jadi orang yang bahagia atas dunia, insya-Allah di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan bahagiakan dia selama-lamanya. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung pembacaan kitab kita daripada kitab Safinatun Nikah yang disusun oleh sahabat saya Ustaz Ahmad Naufal Zulkifli. Hari ini kita masuk pada muka surat ke 155 dalam bab mendidik anak-anak. Kita akan baca ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab mendidik anak-anak. Ayat yang pertama yang diletakkan dalam bab ni ialah daripada surah At-Tahrim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Ya ayyuhalladzina amanu. Surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim ada 12 ayat. Tak silap saya 6.
dalam kitab ni pun dia tak tulis ayat nombor apa. Ini satu lagi ni kena beritahu sahabat saya untuk edit balik kitab dia ni. Surah At-Tahrim ayat 6. Surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah firman pada permulaan ayat ni, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Saya pernah pesan dekat perempuan dan banyaklah masjid, seandainya kita buka Quran, kita baca sampai pada ayat yang pangkal dia ya ayyuhallazina amanu, sila ambil perhatian sungguh-sungguh. Berhenti sat daripada baca Quran. Kadang-kadang kita baca Quran laju kan, kita nak habiskan. Ada yang istiqamah 1 juzuk sehari, ada yang istiqamah 3 juzuk sehari baca Quran, nak habis dia punya juzuk dia hari ni, nak habis dia punya nisab bacaan hari ni. Kadang-kadang kita tak dan nak faham nasihat dan perintah Allah dalam Quran, kita nak laju. Tak apa, tak ada masalah. Kita nak habis kita punya bacaan. Tapi saya ajaklah ibu-ibu semua, nanti kalau kita baca Quran sampai pada ayat ya ayyuhalladzina amanu, pada pangkal ayat bawa tenang sat. Berhenti sat, ambil perhatian. Kalau tak faham, cari terjemahan sat. Kalau dah baca kitab Al-Quran yang ada terjemahan, lagi cantik, senang nak rujuk. Kenapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu panggilan khusus? Dulu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ketika di kota Mekah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah, pada permulaan dakwah Nabi di kota Mekah, panggilan kepada para sahabat belum lagi ya ayyuhallazina amanu. Sahabat dipanggil dengan macam-macam panggilan, ya ayyuhal insan, ya ayyuhan nas. Ini panggilan-panggilan. Tapi bila pindah saja, hijrah saja sampai ke Madinah, ketika tu ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada para sahabat yang menisbahkan panggilan kepada para sahabat, Allah mula panggil sahabat dengan satu panggilan yang istimewa. Dan panggilan ini untuk semua orang yang dalam hati ada iman, yang menarik perhatian dia terhadap panggilan Allah ni. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6 ni apa yang Allah nak beritahu? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu, jaga anfusakum, diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu, nara, daripada api neraka. Allah bagi satu peringatan yang cukup besar dan cukup penting. Allah suruh mula-mula jaga diri kita sendiri. Hadirkan kerisauan tentang hubungan kita dengan Allah. Sekarang ni Allah redha tak dengan aku? Hak tu yang pertama. Bila kesibukan kita terhadap hubungan kita dengan Allah di saat dan ketika ni, maka Allah tarik lagi perhatian untuk orang yang beriman serta orang-orang yang kamu jaga. Benda yang paling sedih kan, ibu-ibu sekalian, di akhirat nanti kita duduk sebumbung dengan keluarga kita atas dunia ni, tapi di akhirat nanti kita dipisah-pisahkan dan dijadikan musuh kerana keduniaan yang kita sibukkan lah ni. Satu kisah yang saya pernah dengar daripada satu orang sahabat saya berkenaan dengan satu orang pelajar sekolah yang ayah dia ni satu orang yang sangat sibuk. Pagi keluar, malam balik. Dia keluar anak tidur, dia balik pun anak tidur. Kan zaman sekarang ramai macam tu. Kebanyakan yang berkerjaya ni, dia keluar anak tengah tidur, dia balik anak dah tidur. Dia keluar anak tak bangun tidur lagi, dia balik anak dah tidur dah. Tak dan jumpa anak kerana kesibukan. Bukan untuk orang lain, untuk anak-anak juga, untuk keluarga juga. Sebenarnya yang dia buat pengorbanan ni juga untuk rumah tangga. Seluruh kehidupan dia berusaha ke atas asbab rezeki, sampai kadang-kadang dia lupa kepada pemberi rezeki, yakni Allah Subhanahu Wa Taala.
Tak sempat nak bagi masa untuk agama, tak sempat nak duduk sebentar berzikir, tak sempat nak duduk sekejap baca Quran. Kerana duduk baca Quran dia rasa macam, aku duduk baca Quran 5 minit 10 minit ni dah ganggu kerja ni. Sehingga ramai orang yang berpaling daripada pemberi rezeki menuju kepada asbab rezeki, sehingga dia disibukkan dengan dunia dan dia tak ada masa untuk agama. Ramai macam tu. Sahabat saya cerita, anak tadi, ayah dia macam tu. Dia jarang dapat jumpa ayah dia kerana kesibukan kerja. Selalu dia tanya ayah, mak dia, bila nak jumpa ayah ni, ada nanti sekolah akan buat majlis sekian-sekian. Dijemput mak ayah untuk datang. Kalau ayah datang, mak datang, saya nak buat persembahan juga hari tu, dia kata. Jadi mak dia kata tak apa. Ayah pujuk, mak pujuk ayah datang. Ni the power of speech of wife. Orang perempuan kadang ada cakap sikit, yang orang lelaki boleh lah. Dia kuasa bercakap. Tuan-tuan, dia pun beritahu dekat suami dia, yang anak kita ni ada persembahan nanti ni, abang boleh tak ambil cuti hari sekian-sekian, kita raih dia sikit. Dia kata boleh kalau ikut sibuk abang ni, tapi boleh lah kalau nak, boleh lah. Maka hari tu pun sampai, anak dia pun antara orang yang buat persembahan. Sepanjang anak dia sekolah, dia tak pernah pergi pun. Hari tu dia pergi. Dan anak dia tengok ayah dia datang, anak dia seronok. Ayah dia pula malu, datang duduk belakang sekali. Nyorok mak ayah semua ada, semua mak ayah duduk belakang sekali. Maka mulalah majlis, anak-anak mula buat persembahan. Ada yang menyanyi dah, ada yang menari dah, ada yang bersajak dah, ada yang pidato dia. Sampailah giliran anak dia. Dia pun tak ada tengok anak dia membesar, tiba-tiba besar. Kerana kesibukan dengan macam-macam urusan kita. Allah, besar dah anak aku ni, ya Allah. Tak ada nak bersama detik-detik masa dia membangun, membesar kecil-kecil. Besar dah anak aku ni. Kadang-kadang kita pun tak tahu macam mana agama anak-anak kita. Takut kan, benda yang takut kita duduk serumah dengan anak-anak kita, tapi agama tak sama. Nampak macam Islam tapi solat pun tak jaga. Nampak macam Islam tetapi jauh daripada sunnah Nabi. Nampak macam Islam tapi tak pedulikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai anak-anak muda kita hari ni macam ni. Sehinggalah anak dia naik pentas, dia dah berdebar-debar kan. Anak aku nak buat persembahan apa ni? Sekali anak dia kata, ada ustaz pun, ada cikgu, sebelum saya mulakan persembahan ni, saya nak panggil seseorang naik pentas boleh? Bapak dia kata ni, hang buat persembahan dah lah, nak panggil orang pula ni, hang jangan panggil aku naik ni. Ya Allah, dia risau dah lah, mat panggil naik pula. Saya nak jemput ustaz naik atas pentas boleh? Oh, alhamdulillah. Ayah dia baru ingat nak jemput ayah dia. Kalau jemput ayah dia lari balik jemput ustaz. Ustaz pun terkejut, jemput saya. Ustaz, boleh tak ustaz duduk sebelah saya? Kerana saya nak baca Quran. Boleh tak saya nak minta ustaz betulkan bacaan saya, dan ustaz tolong bacakan terjemahan ayat Al-Quran yang saya nak baca. Ustaz tu kata kalau baca terjemahan, betulkan bacaan, tak apalah, dalam bidang lagi lah. Jangan suruh ustaz menyanyi, menari dah. Ustaz pun naik duduk kan sebelah. Dia pun mula baca. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia baca surah Abasa. Ustaz tu pun terjemah satu ayat, terjemah satu ayat, terjemah satu ayat, sehinggalah sampai pada ayat Yawma yafirrul mar'u min akhih. Dia mula sebab. Ustaz tu pun nak terjemah jadi sebab, tengok dia sebab. Anak kecil baca Quran boleh sebab. Kita kadang-kadang sampai lah baca Quran tak rasa apa lagi, saya sendiri yang cakap lah. Wa ummi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yuni. Nangis dah. Ustaz tu pun dah menangis dah. Sampaikan orang yang ramai-ramai pun macam, siapa lepas menangis?
Apa ayat yang dibaca tadi? Dia baca satu ayat hakikat yang akan berlaku di negeri akhirat yang diceritakan oleh Allah dalam Quran. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu saudara akan dipisahkan dengan saudara dia. Wa ummihi wa abihi, juga akan dipisahkan dengan ibu dan ayah dia. Wa sahibatihi wa banihi, juga dia akan dipisahkan dengan isteri dan anak-anak dia. Likulli imri'in minhum, kerana hari itu mereka akan disibukkan. Yauma idzin sya'nun yuni, itulah hari yang paling sibuk semua dengan amalan masing-masing. Ketika tu dia menangis. Ustaz tu tanya kenapa? Dia kata saya rindu ayah saya. Saya rindu ayah saya. Saya takut dekat dunia ni kami terpisah, dekat akhirat nanti kami terpisah lagi. Bapak daripada belakang bangun terus berlari nak terpentas peluk dia. Bapak dia kata, bapak minta maaf, ayah minta maaf, ayah sibuk selama ni dengan pekerjaan ni untuk membesarkan kamu dalam keadaan yang baik. Rupanya ayah lupa benda yang paling mahal untuk keluarga ialah masa. Kadang-kadang kita tak ada nak bagi masa untuk keluarga kerana kesibukan dunia, sehingga kita rasa duit mencukupi untuk memenuhkan keperluan rumah tangga. Bahkan masa ni bukan perkara yang boleh dibayar. Dan bahagia daripada Allah, bahagia daripada pengorbanan yang kita lakukan kerana Allah. Sebab tu dalam ayat surah At-Tahrim ni Allah Subhanahu wa taala turun pada Nabi, beritahu qu anfusakum, jaga diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu, nara, daripada panasnya api neraka. Api ni kalau sentuh badan, hancur badan tu. Api ni kalau kena gunung ganang, cair gunung ganang. Api ni akan kena batu, meletup, pecah batu. Siapa tergamak tengok anak yang dibesarkan daripada kecil, akhirnya dicampakkan masuk dalam neraka di akhirat nanti. Bapa ibu-ibu semua boleh bayang tak kita besarkan anak ni dengan kudrat kita, dengan kemampuan kesungguhan kita, tetapi mungkin kerana kelemahan kita daripada mendidik mereka, mereka tak solat, mereka tinggalkan perintah Allah, mereka buat benda yang diharamkan oleh Allah. Di akhirat nanti Allah campak masuk dalam api neraka. Siapa boleh tolong kat sana? Kita dah. Kerana tu Allah beritahu ke akhirat nanti pisah habis semua ni. Allah sebut lagi satu amaran, waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar dia nanti kat dalam neraka tu dua. Yang pertama manusia, yang kedua batu. Batu dan orang akan jadi bahan api neraka. Hari ni tuan-tuan kita duduk dalam aircon, kita duduk dalam masjid, kita duduk dalam rumah, kita duduk atas jalan raya, macam-macam pekerjaan kita buat, sehingga kadang-kadang kita lupa hari itu akan dibentangkan di depan kita. Satu orang sahabat jumpa Nabi, kata, "Ya Rasulullah, ainal mahsyar?" Mahsyar kat mana ya Rasulullah? Nabi kata, "Hahuna." Mahsyar ini. Kita tengah duduk atas bumi ni, kita sedang duduk atas dunia ni. Sampai satu masa tak kala Allah kiamatkan dunia, negara bumi terakhir yang akan Allah hancurkan ialah Yaman. Allah akan hancurkan semua. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Masa tu Allah kata kami akan ratakan dunia ni serata-ratanya. Ketika tu manusia akan tumbuh bangun seperti mana benih yang tumbuh daripada kubur masing-masing. Maka bergeraklah manusia daripada seluruh dunia pada zaman Nabi Adam AS sampailah bayi yang terakhir yang lahir. Semua akan berarak menuju kepada satu ijma' seluruh manusia, perhimpunan. Semua akan bangun, semua akan diperhitungkan. Yunabba'ul insan, Allah akan ceritakan semua pada hari itu. Yawma idzin bima qaddama wa akhar, apa yang dia buat, apa yang ditinggal, semua Allah akan cerita. Berlalulah banyak masa daripada kehidupan kita, banyak benda kita buat, Allah akan buka balik semua. Banyak kita tinggal pun Allah akan buka balik semua. Masa tu semua orang rasa rugi. Balil insanu ala nafsihi basira, manusia akan diserahkan kepada diri mereka sendiri. Tangan akan buat penyaksian, mata akan buat penyaksian, telinga akan buat penyaksian.
Seluruh anggota badan yang hari ini hanya mentaati keinginan kita, hari itu tangan akan mula bercakap, mata akan bercakap, telinga akan bercakap. Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia akan mula bagi alasan macam-macam. Ya Allah, aku tinggal ni sebab ni, aku tak buat ni sebab ni. Walau alqa ma'adhira. Hari itu Allah kata kami akan patahkan semua alasan. Tak ada satu pun alasan valid hari itu. Semua akan dipatahkan oleh Allah. Sebab tu hari ini kita nak duduk muhasabah sampai sendiri yang bercakap pun sama. Kita dalam satu bahtera yang sama. Allah beritahu bahan bakar negeri akhirat nanti, dalam neraka nanti dua manusia dan batu. Alaiha malaikah. Dan yang jaga neraka tu malaikat-malaikat. Sifat dia macam mana? Sifat dia Allah kata ghilazun shidad, kerah kasar. Malaikat tu kerah, malaikat tu kasar. Malaikat zabaniyah, kerah kasar. Bukan macam malaikat Ridwan sambut masuk syurga dengan senyuman, dengan keindahan, seronok orang masuk syurga. Masuk neraka ni kan gerun. Neraka pintu dia bukan macam pintu masjid. Buka masuk dak, pintu neraka ni buka ke atas, buka ke atas. Masuk dia maknanya jatuh. Lalu 7 lapis, dap jatuh. Sehinggalah kita sampai kepada lapisan neraka. Ya Allah, tetapkan kita untuk ada. Siapa sanggup lalu? Bukan kita sampai ke destinasi neraka kita, dalam perjalanan nak turun sampai ke neraka kita pun kita dah rasa terseksa. Sebab tu Allah Ta'ala bagi amaran, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ni tak menderhaka kepada Allah. Malaikat-malaikat ni mereka bengis, mereka kasar, mereka kerah. Kerana apa? Mereka ialah makhluk yang buat apa saja yang Allah perintahkan. Mereka tetap dengan perintah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan pada mereka. Ini sifat zabaniyah, malaikat yang jaga neraka. Maka Nabi SAW dalam ayat seterusnya, hadis yang disebutkan dalam kitab ni yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu yahwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Nabi beritahu melalui Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, yakni beriman dengan Allah Ta'ala serta bersiap sedia untuk patuh kepada Allah. Kemudian kedua ibu bapanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Kita secara tak langsung membentuk anak. Budak-budak suka tengok kartun, Ustaz. Perempuan pernah tak budak-budak kata sebelum kita kenalkan kartun kat dia, dia main kata, saya suka tengok kartun, boleh tak saya nak tengok? Tak, budak tak suka pun tengok kartun. Kerana kita memperkenalkan kartun pada budak-budak, maka dia pun suka tengok kartun. Ini fitrah budak-budak. Dalam hati mereka arrive, mereka tiba atas dunia bersama dengan janji Allah daripada alam roh. Mereka ialah fresh. Allah tanya sebelum Allah lepas kita semua atas dunia, alastu bi rabbikum, apakah aku Tuhan kamu? Kita semua jawab bala syahidna, kami bersaksi wahai Allah engkau Tuhan kami. Kita semua bersaksi. Chong, Lee Chong Wei, dan Mutu Sami, arwah dah Karpal Singh, semua mereka semua ni sebelum Allah hantar atas dunia, di alam roh mereka bersaksi bahawa Allah Tuhan. Tetapi kerana mereka lahir dengan suasana, ada baby Hindu lahir dalam keluarga Hindu, maka dia dibesarkan dengan cara Hindu. Ada yang lahir dalam keluarga Kristian, maka dibesarkan dalam keluarga Kristian.
Ada yang dilahirkan dalam keluarga Islam, maka dibesarkan dengan Islam. Saya main kuda kat Batang Kali. Ada seekor kuda nama dia Az-Zarib. Kuda ni beranak aja kecil, lepas bela dengan lembu. Kuda ni lepas bela dengan lembu. Lepas tu ada seorang sahabat saya, Profesor Khalid, beli kuda ni, buat masuk ke stable kuda. Kuda ni tuan-tuan, dia, ibu-ibu semua, dia kena grooming, dia kena mandikan, dia kena potong apa nama dia punya kaki dia tu, kena pasang ladam. Kuda lain semua elok, membesar dengan kuda. Bila nak mandi pun senang, nak angkat kaki, nak potong kuku dia tu, hak kaki tu, nak pasang ladam, tak ada masalah. Tapi hak Zarib ni, sebab dia membesar dengan lembu, orang Jiruh mandi dia mengamuk. Dia tak bisa mandi, dia ingat dia lembu. Orang nak potong dia punya kuku tu, dia tak mau, dia melawan. Sebab apa? Sebab dia ingat dia lembu. Orang nak tukui besi, boh ladam kat kaki, dia melawan. Hari tu habis pakat-pakat jatuh longkang. 3-4 orang cedera kerana dia. Dia pun cedera, dia jatuh longkang, kaki dia nampak berdarah sampai ke tulang. Saya tengok, Allah, lama Zarib ni rehat, pandai dia. Doktor veterina pun kena mai tengok, sebab teruk hak ustaz, hak yang pegang kuda tu pun sikit lagi nak kena tendang kepala dengan Zarib ni. Hak yang seorang hang datuk tu tarik tangan, datuk tu dah main panah dengan saya sekali. Hari tu dia main panah 2-3 kali tarik, dia kata saya tak boleh tarik. Saya tak bersiapa dah, okey ke? Lepas tu saya tengok tangan dia, ya Allah, apa sebab tangan teruk sangat ni, berlebam-lebam ni. Hari tu tarik Zarib nak bagi mandi, dia menggelupuk habis kami semua berselerak. Dia ingat dia lembu. Sebab apa? Dia membesar dengan lembu. Tapi fitrah dia kuda. Fitrah dia kuda. Tetap dia diberi latihan. Bila kita bagi arahan kuda, dia tahu ini arahan kuda, sebab fitrah dia kuda. Macam tu juga manusia. Nabi kata, seluruh daripada bayi yang lahir alal fitrah, semua ada fitrah dia. Apa dia fitrah tu? Beriman kepada Allah. Al-Imam Tastari, kecil lagi, masa tu umur 4 tahun. Imam Tastari umur 4 tahun. Setiap kali bapa saudara dia bangun untuk solat tahajud, dia bangun. Buat apa? Saja tengok bapa saudara dia solat tahajud. Bapa saudara dia bangun solat tahajud, dia pun bangun. Tapi bapa saudara dia solat tahajud, dia duduk tengok. Akhirnya bapa saudara dia tengok, dia dalam umur 4 tahun, bapa saudara dia pun mula ajar dia beberapa kalimah. Wahai Tastari, ikut aku. Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya. Ulang kalimah-kalimah ni. Setiap kali kamu bangun tengok aku solat, ulang kalimah-kalimah ni. Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Allahu ma'i, Allah bersama dengan aku. Allahu nazirun ilayya, Allah sentiasa memandang ke arah aku. Jadi Imam Tastari setiap kali bangkit daripada umur 4 tahun, tengok pak saudara dia salat, dia pun akan ulang ayat ni. Sehingga beberapa bulan berlalu, ditanya oleh pak cik dia, wahai Tastari, apa perasaan kamu? Tak kalau kamu baca ayat ni? Dia budak kecil faham pun umur 4 tahun. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kefahaman kepada Imam Tastari ni luar biasa. Sehingga kan, kerana dia dah ulang zikir yang diberikan oleh pakcik dia tadi, bila umur dia mencecah 12 tahun, dia dah jadi fuqaha dan rujukan ulama di zaman tu. Kerana apa? Daripada kecil dia ditekan dengan ilmu agama, daripada kecil dia dihubungkan hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini anak-anak kita didedahkan dengan macam-macam benda. Kita pun tak sedar, kita sedang mempersiapkan mereka ke arah musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam, Yahudi, Nasrani. Kehidupan mereka kita ikut satu persatu. Nabi kata apa? Nabi kata, fa abawahu yuhawwidani, bapa dia lah yang menyahudikan dia, au yunassirani, ataupun menasranikan dia, au yumajjisani, ataupun bapa dia sendiri yang memajusikan dia. Atas tangan didikan. Mak ayah kena fikir untuk didik anak-anak, bukan sampai dia kahwin, tak, sampai dia mati atau kita mati. Tanggungjawab kita untuk didik anak kita sampai dia mati atau kita mati. Kalau tengok ada masalah,
dalam rumah tangga dia, kita kena bersama untuk fikir macam mana nak selesaikan. Bukan masuk campur, tapi fikir macam mana nak selesaikan. Ajak mesyuarat, dengar. Bukan cakap, dengar. Kadang-kadang orang yang ada masalah ni, dia cuma nak luahkan masalah dia, bukan dia nakkan solution sangat pun. Dia nak masalah dia didengari oleh seseorang. Panggil anak kita ada masalah rumah tangga, cucu kita ada masalah rumah tangga. Mas ni apa masalah? Mas ni tok nak dengar Ustaz. Mas ni mak nak dengar Ustaz. Kadang-kadang dengar saja pun, daripada masalah pun dia rasa rilis. Dan kita ada satu kelebihan yang Allah bagi, selagi mana nyawa dengan kita, ibu-ibu ada doa yang mustajab pada anak dia. Ini doa yang kadang-kadang kita tak berapa nak guna. Sebab tu kita tengok ayat yang seterusnya, hadis yang seterusnya. Ini hadis berkenaan dengan amaran terhadap doa mak ayah pada anak-anak. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. Sayyidina Jabir beritahu bahawa Nabi SAW bersabda, janganlah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian. Stres kadang-kadang, tertekan dengan masalah, ya Allah baik aku mati ialah, kalau aku hidup pun tak ada guna. Doa keburukan untuk diri dia sendiri. Ya Allah, aku duduk sihat macam ni tak ada orang hargai. Ya Allah, bagi penyakit sikit. Ya Allah, kau bagi aku sakit sikit. Baru lepas faham, bila aku sakit, baru tahu. Kalau sebelum ni aku sihat, lepas tak nampak. Sebab akulah semua benda ni settle. Kalau aku tak ada ni, aku rasa tak jadi. Kadang-kadang dia main tu perasaan. Kalau aku tak ada, habislah. Tak, sebenarnya dunia ni tak perlu orang kita. Ibu-ibu semua, dunia ni tak perlu orang kita. Kita mati, dunia terus berjalan macam tu lah. Kita tak ada, dunia ni tetap berjalan. Mungkinlah anak kita sedih, mungkinlah keluarga kita sedih, tapi tak lama keluar pula fatwa pelik-pelik. Raya tak boleh ziarah kubur, bid'ah. Pakat-pakat tak ziarah kubur. Padahal Nabi anjurkan menziarahi kubur. Nabi suruh pergi ziarah kubur kerana ziarah kubur ini mengingatkan kita dengan mati. Sebab tu kita kena rasa kita memerlukan Allah, bukannya apa-apa memerlukan kita. Satu doa pada diri sendiri kebaikan. Ya Allah bagi kekuatan, ya Allah hadirkan kesabaran. Kita doa, ya Allah hadirkan kesabaran. Allah Ta'ala nak terima doa tu. Allah bagi ujian, supaya apa? Supaya kesabaran tu meningkat. Kalau tak ada ujian, mana tahu sabar tak sabar. Kalau tak ada ujian, tak tahulah sabar tak sabar. Kan nak sabar, Allah bagi ujian supaya kita sabar. Masa tu baru kita tahu tahap kesabaran kat mana. Allah tak perlu uji kita untuk tahu tahap iman kita. Ibu-ibu sekalian, Allah Maha mengetahui. Lah ni sekarang ni saya duk cakap, ibu-ibu duk mendengar. Saat dan ketika ni Allah tahu iman kita semua. Setiap seorang Allah tahu di mana tahap. Allah tak perlu uji, Allah tahu. Tapi kenapa Allah uji juga? Allah uji juga sebab Allah nak kita lalu ujian tu supaya kita tahu mana tahap iman kita. Allah nak bagi tahu kita, Allah uji. Bila Allah uji kita, Masya Allah, aku ingat aku punya bapa yang duduk lagi ni. Allah, bangun tahajud malam, menangis doa. Saya semalam masa dekat Batang Kali, ada jumpa ada satu orang abang ni lah, Masya Allah, dia dah hijrah. Dulu dialah tokan dadah, dulu dialah penjenayah, pernah kena tahan masuk ISA, masuk keluar penjara, pegang pistol, menembak dengan polis. Dia dah hijrah dah mula jaga salat, dah mula berubah. Dia kata tak ada benda yang dia tak isap. Habis semua benda dia isap. Dadah lah, apa semua dia isap dulu. Dan ni umur dia dah 50 lebih dah. Dia pernah niat nak berhenti rokok, tak jadi. Masa tu saya bawa anak-anak muda. Hari ni saya tak bawa. Hari ni lepas ada program bacaan hadis dekat Sungai Buaya, saya kata hampa tak ikut. Hampa duduk fokus dengan bacaan hadis. Kalau hampa nak ikut boleh. Ni nak baca kitab nikah. Lepas 3 orang tak nikah lagi. Oh, baca kitab nikah tak mau. Tak mau ikut terus. Baca kitab nikah tak mau ikut. Tak apa. Kalau hampa tak mau ikut, hampa duduk hampa baca ta'lim. Baca hadis tentang muntaqab hadis, fadail, supaya hadirkan kerinduan dalam beramal. Lepas tak ikut, tidak pakat-pakat ikut 5-6 orang. Hari tu semalam saya bawa mereka pergi kat stable kuda, ajak main kuda. Lepas tu hak seorang tu pegang beg, dalam tu nampak ada poket jaring, ada rokok. Tu yang terus tadi tu abang yang hijrah tadi tu,
hak dulu penjenayah ni, hijrah ni, dia tengok kotak rokok tu dia kata, ni akan rosakkan hampa ni. Dia tunjuk rokok ni akan rosakkan hampa ni. Saya ni tak ada benda yang tak isap. Dulu semua saya isap. Saya niat nak berhenti. Penipu tak akan berhenti dia kalau niat nak berhenti. Jadi macam mana jalan dia? Guru saya ajak, dia kata, malam bangun tahajud menangis, ya Allah tolonglah buang ketagihan ni, ya Allah tolonglah buang segala keburukan ni. Doa menangis minta ke Allah sampai lah dia tak pegang. Dia tengok rokok pun dia rasa tu, dia teguk. Dia tengok rokok pun dia rasa menyampah. Tu dia tengok kekuatan dia kat mana? Kekuatan dia dalam tahajud. Kekuatan dalam tahajud. Saya sendiri, kita kadang-kadang tak apa yakin. Kita bukan tak pernah dengar hadis. Nabi sebut dalam hadis qudsi, Allah firman fi akhiril lail min kulli lailah, pada setiap malam, di hujung-hujung malam, Allah paling hampir, yakni makna dia rahmat Allah paling mencurah-curah masa tu. Allah tanya 3 soalan. Hal min taib, ada siapa-siapa di kalangan kalian yang nak taubat? Aku sedang tunggu untuk menerima taubat. Hal min mustaghfir, ada siapa-siapa yang nak minta ampun? Aku sedang menanti untuk melunaskan keampunan. Hal min dhihajah, ada tak siapa-siapa yang ada hajat? Aku sedang menanti untuk menyempurnakan hajat. Mintalah sekarang, apa-apa saja yang kamu nak minta, aku bagi sekarang. Masa itulah sedap tidur, masa itulah duduk atas katil, masa itulah susah nak bangkit. Kerana apa? Itulah waktu yang mahal dengan Allah Ta'ala. Waktu tu yang bangun hanyalah kekasih yang mencintai Allah dengan sebenar-benar cinta. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. Kita duk baca dalam surah Sajdah kan, bangkit-bangkit tu Imam Majayat ni. Mereka menjauhkan lambung tempat tidur mereka dalam keadaan khauf, takut, wa tama'a, harap. Mereka 2 sifat ni. Mereka bangun berdoa dalam keadaan takut dan harap, menangis. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka bukan orang kedekut. Sebahagian daripada rezeki yang Allah bagi pada mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ialah sifat kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan lagi dalam hadis ni, wala tad'u ala auladikum, jangan kamu doa yang buruk kepada anak-anak kamu. Kadang-kadang anak buat salah, geram kan, dan kita pun panggil benda tak elok. Sebab tu arwah Piramli cerdik, dia duk panggil bahlul, sikit-sikit bahlul, sikit-sikit bahlul. Supaya apa? Supaya lazim dalam masyarakat kita, kalau marah panggil bahlul. Sebab apa? Bahlul ni satu orang yang cukup hebat kedudukan di sisi Allah. Al-Imam Bahlul rahimahumullah ta'ala anhu ni hidup sezaman dengan Al-Imam Khalifah Harun Ar-Rasyid. Bukan orang lain, dia sepupu dengan Sayyidatuna Zubaidah, isterinya Harun Ar-Rasyid. Satu orang yang begitu hampir dengan Allah, satu orang yang sangat cerdik. Selalu Khalifah Harun Ar-Rasyid minta nasihat siapa? Bahlul. Piramli punya cerdik, dan dia nak masyarakat Melayu ni dilazimi dengan perkataan nama Bahlul ni, supaya anak kita teruk sikit panggil, oi Bahlul, biar dia cerdik sikit macam Bahlul. Tapi malangnya orang Melayu dah ubah maksud dia. Orang Melayu samakan Bahlul dengan Samdul, dengan Badigul, minta maaf. Dia pelik, tak pasal-pasal, lari terus maksud dia. Sama macam apa nama, semalam ada kawan seorang ramai kami tengah program, saya tak habis program dengan mereka, budak-budak muda. Ada seorang tu kerja kat Qatar, lama kerja kat Qatar, 2 tahun dia kerja kat Qatar. Dia kata, saya duduk Qatar, gelak ada satu syarikat tu nama dia Faraj Cooperation. Gelak kita orang Melayu, Faraj tu dah sangka benda lain lah. Farij 'anna, sebenarnya Faraj itu bahasa Arab dia bahagia, seronok. Dia main bahasa Melayu dia lain jadi makna dia. Jadi kita tengok masalah bahasa, alih bahasa dan kita punya faham yang salah. Dan samakan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia, takkan boleh. Orang Indonesia, saya masa dekat India dengan ustaz-ustaz Indonesia daripada Tomboro, dia kata, apalah kata orang Melayu semua boleh. Boleh dengan bisa ni 2 benda yang lain. Saya kata, memang lain. Bisa ular boleh, tu boleh
Dia kata bukan. Bisa dan boleh ni perkataan dia makna lain. Dia saya kata dah pening dah ni. Bahasa Indonesia bisa tu bisa. Orang dia kata bisa tu maksudnya kepada kita bisa tu boleh tak? Bisa tu ada term cara penggunaan ayat dia untuk bisa. Boleh tu benda lain pula. Tak silap saya izin dengan mampu hanya tu. Salah satu dia boleh ni maknanya nak minta izin. Kalau bisa ni kemampuan, yang ni boleh jadi kemampuan. Ni bisa lebih kurang. Nak kata bahasa. Sebab tu Piramli cerdik supaya apa? Doa-doa yang baik. Supaya kita pun panggil dengan panggilan ni supaya jadi lekat kebaikan tu pada anak kita. Sebab tu orang tua dulu kalau marah ke anak, ya Allah betul-betul hang ni. Betul-betul. Dia baru hempah kita punya pinggan pecah baru beli tadi. Betul kita kata kat dia. Betul-betul. Hempuk lagi 3 biji tak? Itu dia punya menyindir dia. Budak tu pun membesar dalam keadaan menyindir. Masya Allah, tengok kawan balik pada market, bawa balik pada pasar, pegang ikan. Masya Allah, daripada pasar ke? Beli ikan ke? Dah sasah tengok ikan kat tangan, tanya soalan. Kawan dia pula lawyer buruk. Tak lah, baru balik main jet ski dia kata. Nabi SAW ajar untuk kita ramah dan teguh. Ayat Al-Quran Allah sendiri ajar. Tak kalau Allah tanya pada Nabi Musa, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Apa yang ada pada tangan kanan kau tu wahai Musa? Allah tahu ke tak tahu? Allah tahu. Allah Maha mengetahui. Kalau kita tengok dalam konteks bahasa Arab dia pun Allah sebut apa? Wa ma tilka. Tilka ni makna dia jawapan yang akan dia bagi nanti, benda tu, alat tu ialah muannas. Kalau dia muzakkar, dia wa ma zalik. Tapi muannas, Allah tahu benda tu apa, tapi Allah tanya. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala nak menarik perhatian, memulakan perbicaraan ilmu dengan Nabi Isa. Allah nak ajar iman kat Nabi Isa, maka Allah tanya, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Apa yang ada pada tangan kanan kamu wahai Musa? "Ya 'asa," ni tongkat ya Allah. Nabi Musa jawab. Macam tu adab dalam bercakap. Jadi kita kalau kawan kita tanya benda-benda yang tu, tak payahlah lawyer buruk sangat. Jawab je lah, kata Masya Allah. Kawan kita nak ramah, kadang-kadang ada setengah orang tu dia ramah, dia tak kena tempat. Saya bawa Datuk Awi punya geng motor sampai pada satu tempat, satu masjid. Masa tu lepas zuhur kami duduk muzakarah tentang adab. Mereka ajak saya muzakarah pasal adab lah, adab dan sunnah Nabi. Tengah-tengah muzakarah adab ni ada seorang pakcik mai. Pakcik mai dia pergi dekat Awi, cakap pinggang. Apa cerita ni geng motor besar pukul orang dekat Petronas? Dulu tu kalau ingat ada kes tu, saya tengok kawan-kawan ni semua dah tukar muka semua macam ni. Aku kata, saya mana tahu, saya dah KL, itu benar jadi kat Perak. Saya tengok muka semua dah berubah dah. Pakcik tu teguk, timing tak kena dan cara tak kena. Terus ada seorang kawan Datuk Awi ni tarik pakcik tadi bawa pergi keluar. Semua dah muka bawah. Saya kata ni, Datuk Awi jangan marah sangat, bawa tenang. Ni pakcik ni saya ingat dia peminat Datuk ni. Dia nak cuba tegur tapi salah frekuensi. Dia tak tahu nak tegur macam mana. So dia nak cuba ramah tapi salah point, salah channel, boleh bawa clay. Ada orang jenis macam tu. Dia nak ramah tapi ramah dia tak kena tempat. Jadi kita ni lapang dada. Berlapang dada ni sifat orang Islam. Dia tak mudah melenting, dia tak mudah marah, dia tak mudah mengamuk. Dia berlapang dada. Dia tahu kalau orang buat salah, ada tak apa-apa, ya Allah mudahkanlah urusan dia. Dia doa. Dan disebutkan juga oleh Nabi, wala tad'u ala khadamikum, jangan kalian mendoakan keburukan untuk khadim-khadim kalian, ataupun ditakwilkan juga pekerja-pekerja. Kita ada staff kita mungkin buat salah, kita pun maki hamun dia, kita cakap benda tak elok ke dia. Nabi kata jangan, Nabi tak bagi. Wala tad'u ala amwalikum, jangan juga doa benda tak elok pada harta-harta kamu. Naik kereta, tiba-tiba tengah-tengah rushing ni, tiba-tiba kereta tayar pancit pula keluar. Aduh, benda lah besi buruk terkajang tayar tu, lari masuk hospital, simen kaki. Yang terkajang doa benda tak elok ni, apalah ada kereta pun macam tak berguna. Syukurlah kita ada kereta.
Saya nak pergi petang kali semalam kesian tengok makcik seorang tu. Kami pergi, dia arah tangan suruh bersikal pakai kain batik. Saya tak tahu nak pergi mana. Kami balik tu hujan lebat. Masa kami balik dia patah balik ada plastik atas kepala, suruh bersikal. Nak beritahu apa? Nak beritahu apa? Ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala uji kehidupannya macam tu. Kita syukurlah dengan apa yang kita ada hari ni, kerana yang kita ada hari ni ialah yang paling baik untuk kita. Dan Nabi sambung lagi, لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. Kerana kata Nabi, boleh jadi doa-doa yang kalian sebut tadi bertepatan dengan waktu mustajab, lalu doa-doa kalian itu dimakbulkan. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu semua, mustajab ni ada beberapa keadaan. Dia yang pertama ada tempat yang mustajab, dan tempat-tempat yang mustajab. Dan haramain yang di kota Makkah, di kota Madinah ni tempat mustajab, di masjid, di rumah Allah, termasuklah rumah kita sendiri. Kita siapkan satu kawasan di rumah kita, di tempat khusus untuk kita baca Quran, untuk kita solat, untuk kita zikir. Di tempat khusus tu kita selalu duduk, dan malaikat pun dah kenal tempat tu. Itu pun boleh jadi tempat yang mustajab juga. Dan kita pergi kota Mekah, kita masuk dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram tu dah tempat mustajab dah. Disebut lagi dalam hadis, doalah dekat dalam Hijr Ismail mustajab. Disebut lagi dalam hadis, doalah dekat mana? Dekat multazam mustajab. Ini semua tempat-tempat mustajab. Tapi bukan semua orang boleh pergi. Sebab tu Allah letakkan buat selain daripada tempat mustajab, ada waktu-waktu mustajab. Bila waktu mustajab? Antara azan dan iqamah tu waktu-waktu mustajab. Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW sebut lagi, sebelum masuk waktu maghrib. Hak ni jarang kita buat. Kita buat bila? Ramadan saja. Ramadan saja kita buat. Sebelum masuk azan maghrib, waktu tu waktu mustajab. Sebelum azan maghrib, lebih kurang dalam setengah jam, tu waktu mustajab. Angkat tangan doa. Masa tu masa paling sibuk sekali. Berlari-lari masuk dalam rumah, tutup langsir, tutup tingkap. Tak ada mandi semua, keluar pada jamban, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, mustajab tadi dalam jamban. Allah, rugi. Ni waktu-waktu mustajab. Waktu tahajud malam. Dan ada waktu-waktu mustajab rahsia yang Allah tak buka. Sebab tu Nabi kata, jaga mulut, jangan duk main cakap benda tak elok. Takut-takut masa kita cakap benda tak elok, hak tu waktu mustajab. Ada waktu yang Allah rahsiakan di kalangan waktu mustajab. Allah tak beritahu. Sebab tu perasan tak kadang-kadang, saya sendiri lah pada masa 2008, saya ada program dakwah dekat Melaka, dekat satu surau tu surau lama, surau kampung, surau kayu. Lepas solat asar tu, lepas kata sekali ada minum petang, saya pun pergi dapur tengok lepas duk tengah rebui benda. Saya kata alhamdulillah sedapnya hari ni lepas buat bubuk kacang. Saya pergi depan, saya kata alhamdulillah, apa ni dahsyat betul nak buat bubuk kacang hari ni. Mana ada kami buat bubuk kacang? Tu rebui teh. Lah, ingatkan bubuk kacang, rupanya dia rebui tadi teh. Rebui dalam periuk dengan apa? Dengan serbuk tu, dengan bunga cengkeh, bunga lawang semua buat teh, bancuh teh. Allah, ingatkan bubuk kacang. 10 minit lebih kurang mai orang kampung bawa bubuk kacang. Ada seorang ustaz tu kata, apalah kata waktu mustajab doa tadi tu. Han doa bubuk kacang. Dapat bubuk kacang, cubalah doa. Ramasami masuk Islam ke? Acong masuk Islam ke? Ada rugi doa bubuk kacang, tapi tak apalah, manfaat jugalah tu, jemaah boleh makan. Sebab tu jaga mulut. Bila kita berdoa, kita tak tahu ada waktu mustajab yang Allah rahsiakan. Ini yang kedua, waktu mustajab. Dan yang ketiga, ada orang-orang mustajab. Ada orang yang mustajab. Siapa dia orang mustajab? Dah habis dah para Nabi SAW. Tu yang pertama. Kemudian siapa dia? Para salafus salih, orang yang hampir dengan Allah, ahlullah. Ini mereka ialah orang mustajab. Tuan-tuan, ibu-ibu semua, perempuan, jumpa orang salih ni minta doa. Dan jumpa orang alim minta doa. Bawa anak-anak kita, ni Syekh Habib doakan anak saya ni. Dia pun pegang Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu takwil. Dia pegang dada anak kita, dia pegang kepala, dia tiup dahi. Doa
mustajab daripada orang-orang yang saleh. Kemudian ada doa mustajab daripada mak ayah. Ni yang mustajab. Mak ayah ini orang yang sangat mustajab. Selagi kita ada anak, jangan berhenti doa untuk mereka. Bukan harta kekayaan jadikan asbab bahagia untuk mereka, tapi kadang-kadang kerana doa mak ayah ni. Bila mak ayah meninggal, keberkatan tu mula hilang kerana maksiat dan dosa yang dia belum tinggalkan. Kerana dia mak ayah dia masih hidup, kerana doa mak ayah dia, Allah Ta'ala turunkan keberkahan lagi, turun keberkahan lagi. Ibu-ibu semua, kita jangan berhenti doa kebaikan untuk anak-anak kita. Doalah sebaik mungkin, doalah supaya mereka jadi orang yang dekat dengan Allah. Jadikan apa yang mereka buat dalam kehidupan mereka diredai oleh Allah. Pilih mereka untuk jadi orang yang menjadi pembantu dalam pembangunan agama Allah. Maka kita doa benda baik-baik untuk anak-anak kita. Ini 3 keadaan benda yang mustajab: tempat, masa, orang. Dan antara orang yang mustajab seterusnya ni orang yang dizalimi. Satu, kita jangan zalim ke orang. Kita zalim ke orang, kita buat benda tak elok ke orang, masa tu dia angkat tangan, tak ada hijab antara dia dengan Allah Ta'ala. Satu, bila kita dizalimi pun jangan doa benda tak elok. Bila kita ditindas, dizalimi, jangan doa benda tak elok, doa benda elok. Ini yang diajar oleh Nabi. Bila Nabi dibaling batu oleh orang Taif, badan Nabi seluruhnya luka dan berdarah, Nabi SAW tak minta untuk dihancurkan seluruh Taif. Nabi angkat tangan doa, Ya Allah, aku mengadu segala kelemahan aku kepada Engkau. Kepada siapa Kau hantar aku, wahai Allah? Kepada orang yang nak menghina aku atau orang yang menghalau aku daripada tempat ni, aku tak peduli, wahai Allah. Kerana yang aku peduli ialah redha Engkau dengan aku. Cukup Engkau tak murka dan marah pada aku. Kalaulah bukan mereka Islam, aku harap seluruh ahli keturunan mereka Islam. Tahun 8 Hijrah, lepas penaklukan kota Mekah, berlaku peperangan Hunain. Peperangan Hunain, 12,000 orang Islam lawan 12,000 tentera Bani Thaqif, orang Taif. Siapa menang? Orang Islam menang. Seluruh Bani Thaqif masuk Islam. Kerana itulah India Islam. Negara India diislamkan oleh sahabat Muhammad bin Qasim. Dihantar ke India, mengislamkan India. Daripada mana? Bani Thaqif, orang Taif. Kalau Nabi angkat tangan doa benda tak elok, masa Nabi kena zalim hari tu? Dahlah Nabi kena zalim pula. Berapa banyak pemakbulan yang Allah Subhanahu Wa Taala letak masa tu. Kalau Nabi doa, tahu ya Allah bagi. Sama masa perang Uhud, para malaikat ketika mana mereka hentam Nabi, mereka pukul Nabi, patah gigi Nabi. Ketika tu Jibril AS turun pada Nabi beritahu, kalau nak dihancurkan mereka, Allah Ta'ala akan hancurkan mereka. Nabi doa baik. Ini akhlak yang Nabi ajar untuk kita umat ni, supaya kita berlapang dada. Bukan senang, benda ni susah. Saya cerita ni senang lah, macam senangnya cerita. Alah kata ustaz, senangnya cerita. Cuba tengok, betul susah. Sebab benda yang mahal memang susah. Bila kita buat, Allah Ta'ala akan gandakan yang terbaik, dan pasti Allah akan bagi yang baik pada kita. Rawahu Tirmizi. Hadis tadi ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahumullah ta'ala anhu. Kita baca satu lagi kot hadis insya-Allah daripada bab ni. Hadiah terbaik dari seorang bapa kepada anaknya. Ni maknanya kita ibu-ibu pun sama. Ini hadiah yang paling baik. Kadang-kadang birthday macam-macam kita bagi kat anak-anak kita. Hari jadi dia macam-macam kita bagi, wish macam-macam. Tapi yang disebutkan oleh Nabi, an Ayyub ibni Musa rahimahumullahu ta'ala anhu an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma nahala walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasanin. Hadrat Ayyub bin Musa rahimahumullah meriwayatkan daripada ayah dia, dari datuk dia, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu pun pemberian daripada seorang ayah kepada anak yang lebih baik daripada mengajarkannya pekerti yang mulia. Ajar akhlak, ajar adab. Benda yang tak boleh, kata tak boleh, supaya anak tahu benda tu tak boleh. Benda tak elok, kata tak elok. Bukan biar sehingga dia buat apa yang dia suka. Anak-anak memang macam tu. Berlari dalam masjid. Kita buat masjid, dia berlari dalam masjid. Bru. Biasa anak-anak berlari dalam masjid. Yang luar biasa, ayah-ayah berlari dalam masjid. Hal tu luar biasa. Ustaz duduk dalam kuliah, dia mula lari sorang lari, hilang lah. Kali tinggal imam dan AJK masjid jalan surau.
Sebab apa? Ayah pakat lari pada masjid. Hakikat dia, anak-anak memang sifat dia macam tu. Tegur. Tak boleh macam tu, duduk. Dia duduk 5 saat, dia lari lagi 10 saat. Dan kita main duduk. Baru duduk 5 saat dah gelisah dah. Ini memang sifat budak-budak macam tu. Tapi sampai satu titik dia akan faham, dan sampai satu titik dia akan datang kepada keadaan dulu anak ayah aku ajar. Nabi ajar. Nabi SAW ajar para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in adab. Adab ni benda utama yang diajar dalam agama, sehingga kan mereka mencintai Allah dan Rasul lebih pada segala kecintaan. Sebab tu kita belajar untuk ajarkan kepada anak kita, ahli keluarga kita, perkara yang pertama berkenaan dengan adab. Kita sambung sikit lagi boleh kot ni, sampai 11 suku boleh insya-Allah, puan-puan. Sikit lagi insya-Allah. Jadikan kalimah la ilaha illallah sebagai ucapan pertama anakmu. An Amr ibn Shu'aib radhiyallahu ta'ala anhu qala wajadtu fi kitabi jaddi alladhi haddathahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza afsaha auladukum fa'allimuhum la ilaha illallah thumma la tubalu mata matu wa idza athgharu famuruhum bis salah. Hadis ni berstatus dhaif. Dhaif ni jangan puan-puan rasa macam apa dhaif pula. Dhaif ni aduh Ustaz, tak ada sahih ke dhaif, buat tenang. Dhaif ni masih hadis. Kenapa dia dhaif? Sebab dua benda. Yang pertama, matan dia. Yang kedua, dia punya periwayat dia. Dua benda ni menyebabkan hadis tadi turun, dia punya status dia menjadi dhaif. Dia ada tingkatan-tingkatan hadis, hasan, sahih, bergantung pada keadaan. Hadis dhaif memang hadis, memang daripada Nabi. Cuma dhaif ni tak boleh diterjemah sebenarnya dalam bahasa Melayu. Orang Melayu dia kalau sebut dhaif apa dia fikir? Dhaif ni lemah kan, dhaif. Minal mustad'afin, golongan-golongan yang lemah. Tapi dalam bab hadis dia tak boleh kata lemah. Hadis dhaif ni hadis dhaif. Status dia dhaif. Kerana apa? Status dia diturunkan ke bawah sikit kerana ada sedikit masalah dalam periwayatan, ada sedikit masalah dalam matan. Itu saja. Dia masih hadis, dia masih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ni kata Sayyidina Amr ibn Shu'aib, aku mendapati dalam kitab datukku, satu orang tabi'in. Dia kata aku mendapati dalam kitab datukku, beliau meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tok dia sahabat. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila anak-anak kalian sudah pandai berkata-kata, maka ajarlah la ilaha illallah kepada mereka. Kemudian kamu tidak lagi perlu berasa risau terhadap kematian mereka. Apabila mereka mencapai usia patahnya gigi susu, maka perintahkanlah mereka untuk menunaikan salat. Ini step dalam didikan anak-anak. Boleh bercakap ya, ajar wirid la ilaha illallah. Satu orang tua-tua dulu bagus. Kalau dihayun anak-anak, ingat tak? Mana zaman lah kadang-kadang letak MP3. Letak MP3. Dengar macam-macam muzik, dengar. Just one fruit from one tree, just one rumble mumble to one bee, kerasan one boy climbing, yeah. Budak-budak tu dengar climbing tu yang kecil saja, manjat saja. Just one flock from one cloud, just one itsy bitsy twist and shout, kerasan that same boy running, yeah. Running, berlari-lari budak-budak tu. Orang tua dulu tak selawat. Setiap kali nak hayun buai selawat. Salla alaika Allahu ya Adnani, ya Mustafa ya Saf wa tam rahmani, alhamdulillahi alladhi a'tani هذا الغلام الطيب الأرداني. Anak tu membesar dengan kalimah-kalimah pujian pada Nabi.
Sampai tuan-tuan, kalau mampu, kalau anak-anak cucu kita balik dan pegang cucu, bawa baca selawat. Baca selawat, biar dia dengar selawat, biar dia dengar kalimah pujian. Sa'duna fid dunya, fawzuna fil ukhra, bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra, bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Membesar anak tu kenal siapa dia Sayyidatuna Khadijah. Membesar anak tu mengenal siapa dia Sayyidatuna Fatimah Zahra. Kita kenalkan dia penghuni-penghuni syurga, supaya daripada kecil dia bangun, dia tahu siapa dia, nama dia. Kita kadang-kadang buh nama anak kita Fatimah, buh nama Aisyah, buh nama, tapi cuma zaman lah ni nama macam-macam. Tak nak sebut pun payah, nak sebut pun jadi macam Allah, macam mana nak sebut ni? Apa nama Adolia, Kamalia, dia punya pening nak sebut. Lepas tu 4 suku kata. Saya ingat lagi 20 tahun boleh baca nama anak macam karangan. Ya Allah kata. Zaman dulu senang buat nama anak. Sayyidina Ali karramallahu wajhah didatangi oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, Khalifah Amirul Mukminin, ketuk rumah. Sayyidina Ali tengok Sayyidina Umar datang, seronok dia, wahai Amirul Mukminin, menjemput masuk dalam. Sayyidina Umar pun masuk dalam, duduk. Sayyidina Ali karramallahu wajhah masa tu ada anak dia yang kecil-kecil, anak selain daripada Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah wafat dah. Wafatnya Sayyidatuna Fatimah 6 bulan lepas wafat Rasulullah. Sayyidina Ali menikah lepas tu, dapat anak kecil-kecil lagi. Berlari dalam rumah, budak-budak berlari dalam rumah. Sayyidina Ali panggil, "Mai salam dengan pak cik kalian ni." Maka kecil-kecil semua berlari salam dengan Sayyidina Umar, salam dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, "Wahai Ali, anak-anak kamu semua ni." Sayyidina Ali kata, "Wahai Amirul Mukminin, anak-anak aku ni Abu Bakar bin Ali, Abu Bakar bin Ali, ni Umar bin Ali, ni Uthman bin Ali." Sebab apa? Nama anak dia semua nama sama. Semua nama Abu Bakar, nama Umar, nama Uthman. Kita nama anak fikir panjang. Kalau bubuh nama Salmah macam kawan sekolah dulu. Result dia UPSR mangkuk semua tu. Tak boleh, ni lagi mangkuk juga result anak aku. Dia punya fikir dia jom kembali ke zaman sekolah. Dia, tak boleh ni buh nama Jali, gangster sekolah dulu. Oh habis, hatulah kali bubuh nama Jeffrey, apa nama, Jeffrey Alexander. Oh lah kali nama anak jadi dia lah. Dulu orang dulu buh nama, masya-Allah, supaya mereka nak anak-anak mereka jadi seperti nama mereka. Dihiasi pula anak tadi besar dengan selawat pada Nabi. Nabi ajar, Nabi bagi tahu anak boleh bercakap, ajar wirid la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya anak tu membesar dengan la ilaha illallah. Bila anak tu dah ucap la ilaha illallah, jangan khawatir dia mati ni insya-Allah syurga. Sebab apa? Kita dah bagi kunci kat dia masa kecil. Kunci syurga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa ada kunci dia masuk syurga. Sebab tu masa dekat India kami pergi sana, kadang-kadang kita buat dakwah dekat pulau-pulau, jumpa orang Australia, jumpa orang Poland, jumpa orang Jerman. Kita cerita, saya kata, I just want to teach you one magic word. If you just follow me and pronounce this word, you will get peace in your life and you're gonna be safe in the day of the hereafter. Dia jadi jam kejap. What is the word? Just follow me. This is very easy word. La ilaha illallah. Dia pun ikut kita, la ilaha illallah. Mungkin dia tak ada iman lagi masa tu. Mungkin masa dia sebut tu dia tak faham apa-apa lagi. Tapi kita dah pacakkan satu perkataan pada diri dia. Mungkin nanti dia balik, ada jemaah dakwah yang datang jumpa, dia kata, saya pernah dengar kalimah ni dulu kat Malaysia. Mungkin akan jadi satu percikan iman dan dia masuk Islam, dan Allah bagi juga saham dekat kita. Sebab tu niat dakwah, bila kita jumpa siapa-siapa kawan-kawan kita bukan Islam, bagilah hadiah, bagilah makan, bagilah cekodok ke. Kita ada kawan-kawan jiran kita yang India, yang Cina, kita ikram, kita layan mereka. Nabi suruh jadi baik, orang yang baik dengan jiran. Beli lebih sikit, masak lebih sikit bagi. Kita pun kadang-kadang risau ni, kalau bagi buah limau sehari ada dekat depan tokong tu.
Tak apa, bagi cekodok insya-Allah tak jadi. Bagi pau insya-Allah ada potensi besar ke depan tu. Anak kita juga sebab makan lepas tu. Lepas balik main bola, penat lapar, dia pun ya itu Tuhan sudah makan itu pau. Banyaklah anak kita belasah pau tu tadi. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita usaha jadi bila kita dengar orang bukan Islam, kita niat dakwah supaya mereka mati mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga sedikit daripada perkongsian kita, bacaan hadis kita pada hari ini berkenaan dengan mendidik anak dan menjadi asbab dan motivasi untuk kita terus mendidik anak kita sampai kita mati ataupun mereka mati, insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cancer survivor. Adakah saya rasa sangat sedih apabila mendapati teman-teman senasib pergi selama-lamanya. Contoh, yang semuda 25 tahun berbelah kali kemo dan berkali-kali dioperate, namun pergi jua. Adakah bersalahan jika apabila ada yang tidak lagi mahu dirawat dan hanya menunggu hari kematian? Penat, sakit dan sesuatu yang pedih melihat keluarga mengharapkan kesembuhan mereka, sedangkan mereka redha dengan penyakit ini setelah berusaha berubat, redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Arwah ayah saya kanser usus. Saya bawa pada 2018. Saya tak tahu Allah Ta'ala datang saya daripada dulu 2010, 2013, 2014 banyak travel agent mai kata, "Ustaz, bawa jemaah kami pergi umrah." Saya kata, "Minta maaf, boleh. Syarat dia saya nak 2 seat mak ayah saya." Dan semua tolak. "Oh, tak boleh Ustaz, 1 seat dah 6,000, 2 seat 12,000. Dengan ustaz kami tanggung, masya-Allah 18,000 kami nak kena tanggung." Minta maaf kalau tentu tak payah, saya tak bawa. Sampailah 2018 ada satu orang sahabat saya, satu travel ni, dia mai kata, "Ustaz, bawa jemaah kami." Saya kata, "Boleh, sama. 2 seat kosong untuk mak ayah saya." Tanpa fikir dia kata, "Boleh. InsyaAllah boleh." Saya pun kata, masya-Allah, confident. Akhirnya Allah Ta'ala mudahkan. Saya beritahu ke ayah saya, mak saya, insya-Allah Allah bagi rezeki ni, jom, siap, sekian-sekian bulan kita pergi umrah. Ayah saya kata, "Betul ya? Kalau betul nak ambil cuti ni?" Betul ya? Ambil cuti. Ayah saya ambil cuti. Mak saya memang tak ajar. Akhirnya kami pergi umrah. Sebelum pergi umrah tu, ayah saya sakit kaki. Dia nak jalan pun tak boleh. Kami pun risau, kata dia, "Biar kita check dulu. Kalau ada apa-apa ubat dia kita boleh bawa." Tak mah. Kalau check tahu sakit lagi, jadi tak jadi pergi. Biar pergi dulu. Pergi masuk Madinah dulu. Masuk Madinah, ziarah Madinah, kemudian masuk Mekah buat umrah. Umrah pertama, ayah saya kaki sakit ni, jalan hencut-hencut, selesai tawaf jalan kaki. Bawa tok saya, umur masa tu 82 tahun masa tu. Tok saya pun jalan kaki 82 tahun. Saya bawa jemaah. Tawaf pusingan pertama, semua jemaah bersama. Tak pakai ni. Kira masing-masing, doa masing-masing, cuma lepas ligan saya. Saya kata jangan ligan saya. Tawaf ni doa. Kalau ada doa masing-masing, baca zikir dan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sempurnakan ibadat, bukan kejar ibadat. Jangan kejar saya. Kalau tuan niat kejar saya saja, maka tawaf tu ada masalah. Tuan kena balik tempat yang tuan niat tadi, ulang balik. Round pertama, alhamdulillah. Round kedua, round ketiga, jemaah semua hilang. Yang tinggal ayah saya, mak saya, tok saya. Uish, tinggal kita satu keluarga, apa dah orang lain semua hilang. Tapi tengok ayah saya relax. Saya buat slow, saya jalan slow sebab tak mahu bagi jemaah tertinggal. Mungkin jemaah kita slow sangat ustaz ni. Lepas pun pecut, lepas laju. Kami jumpa masa nak tahallul. Selesai umrah wajib ayah saya. Umrah kedua, umrah ketiga, ajak Hudaibiyah, ajak Ja'ranah, dia tak boleh nak buat lah. Dia kata tak boleh lah. Tak apalah, kata tak boleh, tak apa. Kalau boleh salat sunat, tawaf sunat, tawaf sunat pun dia tak larat. Tak ada masalah. Duduk, kami saya bagi setiap hari letak kerusi depan Kaabah. Paling-paling hari-hari tengok Kaabah. Doa. Tak tahu sikit apa ni. Balik daripada umrah, ubat cekak. Keluar result, kanser usus tahap 4.
Ayah saya relax. Allah nak buat macam mana? Allah Ta'ala bagi belaka. Allah sayang ni, Allah nak bersihkan dosa, nak angkat darjat kita. Masa tu buat semua kemoterapi, 2 set buat, habis 1 set buat lagi. Habis set buat lagi, habis luruh semua, rambut semua. Selain daripada tu kami ikhtiar lagi dengan apa nama tradisional punya, dengan macam-macam herba, bagi habis apa yang mampu kita ikhtiar. Orang yang tak buat kemoterapi ni bukan dia tak merawat. Ada orang kata, "Oh, ni tak buat kemoterapi ni tak menjalani rawatan." Dah. Hatta kita menjalani rawatan terapi secara tradisional, dia tetap sedang menjalani rawatan terapi, kerana yang bagi penyembahan bukan kemo. Yang bagi penyembahan adalah Allah. Kemo sebahagian dia bila ikhtiar. Kalau kita nak buat kemo, kita buat. Jangan kecam pula orang tak buat kemo. Orang tak buat kemo, mungkin ada jalan dia, yang mungkin dia pun datang ada pengalaman-pengalaman, mungkin ahli keluarga sebelum ni yang tak buat kemo dan Allah Ta'ala bagi survive. Kita mungkin buat kemo dapat survive. Dan semua ada jalan dan laluan masing-masing. Dan penyembuhan ni daripada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tengok dalam laluan ujian tadi, Allah sedang nilai untuk bagi pahala atas sandaran tawakal, ikhtiar dan doa. Sebab tu kita yang ada kawan-kawan yang kena kanser ni pun bagi semangat. Bagi semangat. Kerana apa? Orang yang sedang mengidap kanser ni, dia akan bersama dengan dia sikit depression. Dia akan rasa tertekan sikit. Masa tu keluarga ayah saya minat mancing. Saya tahu, saya bawa set pancing dia, saya booking Grand Lexus Podison, terus menghadap laut. Ayah saya tengah sakit, angkut semua api, mengai ikan. Tuan-puan kalau mancing ada satu perkataan kumpau. Kumpau ni makna dia seekor ikan tak dapat. Duduk 2 hari, tak apa, syok duduk dalam hotel, mancing daripada beranda. Apa nak bagi ayah sonok, nak bagi balik sonok. Selagi mana kita mampu, kita jadi asbab supaya, kerana apa, tarikh mati ni tak ada siapa boleh ubah. Mati ni ketetapan, mati ni ketentuan, ikhtiar, inilah jalan untuk cara redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu pertama-tama puan yang masya-Allah yang cancer survivor, pertama-tama puan ni ada satu kekuatan yang Allah bagi. Puan punya motivasi, kanser, orang yang mengidap kanser akan dengar, saya ni macam ni, mereka semangat. Ni ada orang survive, mereka semangat. Dan kita semua yang Allah tak uji dengan perkara ni, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada saudara-saudara kita yang diuji, supaya Allah bagi kekuatan ni. Ista'inu bis sabri was salah. Minta tolong dengan 2 keadaan. Yang pertama sabar, yang kedua salat. Sabar kata ulama bukan duduk saja tunggu. Itu bukan sabar, itu putus asa. Sabar ni ialah ikhtiar dengan seluruh kemampuan, kemudian serahkan tawakal kepada Allah Ta'ala. Ni sabar. Bukan dia tak buat kemo, dia putus asa, tak. Macam-macam kita boleh buat selain daripada kemo. Ada herba dia, ada, tanyalah orang yang pengalaman, doktor-doktor, selain daripada kemo. Kadang-kadang kemo ni pun sakit juga. Saya kesian tengok ayah saya setiap kali kemo makin sakit. Dan maka adik saya doktor 2 orang. Adik saya 2 orang doktor. Ayah saya kami tak letak ayah kami letak kat rumah. Adik syih kerja balik seorang, ni ganti seorang, ni ganti seorang, ni ganti seorang, berganti-ganti. Kita yang bukan doktor ni boleh pi baca Quran lah kat tepi kepala ayah. Hak tu pun kekuatan kat dia juga. Baca Quran, ayah nak baca tak boleh, lidah dah pelak ni, tolong baca Quran. Kita duduk kat kepala dia baca Quran. Dan hadiahkan, ya Allah, kesembuhan daripada Engkau, kematian pun daripada Engkau, segala yang baik daripada Engkau. Ya Allah, Kau bagilah yang terbaik. Itu yang kita mampu, Pak. Semoga Allah Ta'ala terima kita semua insya-Allah, dan mudahkan kita insya-Allah yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya minta ampun kepada Allah, saya minta maaf pada ibu-ibu sekalian insya-Allah. Kita doa sikit, moga amin kepada ibu-ibu semua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kebaikan untuk kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang
sedang pandang kami, Kau pandanglah kami macam dulu Kau pandang Nabi dan para sahabat. Walaupun Nabi dah tak ada dengan kami, sahabat dah jauh wafat tinggalkan kami. Wahai Allah, yang ada cuma kami, umat yang terakhir daripada umat kekasih kami Nabi SAW, yang dipenuhi dengan dosa dan maksiat. Wahai Allah, kami angkat tangan kami ni berlumuran dengan dosa, wahai Allah. Tapi kami tahu kami mengetuk pintu rahmat keampunan Tuhan yang pasti ampun dengan dosa kami. Wahai Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa mak ayah kami, ampunkan dosa anak isteri kami, ampunkan dosa guru-guru kami. Wahai Allah, ampunkan dosa umat ini. Wahai Allah, di kalangan kami, mak ayah kami ada yang telah pergi dan tinggalkan kami, bersama dengan ikhtiar usaha mereka untuk melihat kami hidup dalam keadaan bahagia atas dunia ni. Wahai Allah, mereka telah pergi meninggalkan dunia. Yang kami harapkan ialah kebahagiaan untuk mereka di akhirat. Kami hantarkan doa untuk mereka, wahai Allah, keampunan Kau yang kami harapkan untuk mereka yang telah berusaha untuk kami sehingga hari ini kami berada dalam keadaan kebaikan dan mengenal agama. Wahai Allah, kami tak pandai nak doa macam Nabi, kami tak pandai nak berakhlak macam Nabi, kami tak pandai nak hidup macam Nabi. Kami belajar-belajar, wahai Allah, melangkah seperti mana yang diajar oleh Nabi. Wahai Allah, tolonglah mudahkan urusan kehidupan kami dan seluruh umat Islam kat dunia ni, wahai Allah. Bencana, bala yang Kau uji kami di saat ketika ni, wahai Allah, Kau angkatlah segera daripada kami, wahai Allah. Wahai Allah, COVID-19 yang sedang Kau timpakan sehingga sunnah yang tak dapat kami sempurnakan kerana keadaan ini, kami angkat tangan ni doa sungguh-sungguh pada Engkau, wahai Allah. Tolonglah, wahai Allah, angkat daripada kami. Kami malu nak doa ni, wahai Allah, kerana kami tahu kerana maksiat, segala dosa yang kami buat, maka Kau bagi ujian ni supaya kami terus dekat dan bersandar kepada Engkau. Tapi tak kala kami minta ampun, kami buat lagi dosa, wahai Allah. Kami minta lagi ampun, kami buat lagi dosa, wahai Allah. Wahai Allah, kami malu dengan Kau, wahai Allah. Kami takut kami balik negeri akhirat nanti ada lagi daki dosa ni melekat pada kami, wahai Allah. Wahai Allah, kami ingin, kami harap sebelum kami mati, wahai Allah, Kau ampunkan dosa-dosa kami semua, wahai Allah. Kau jadikanlah anak-anak kami, keturunan kami sebagai keturunan yang jadi asbab kebaikan agama ni, wahai Allah. Agama ni maju bangun kerana keturunan kami, wahai Allah. Wahai Allah, kami tak pandai didik anak-anak kami, wahai Allah. Kami tak pandai didik ahli keluarga kami, wahai Allah. Jangan kerana kelemahan kami Kau campak mereka semua masuk dalam neraka, wahai Allah. Jangan Kau pisah-pisahkan kami di negeri akhirat, wahai Allah. Kerana kami kebanyakannya telah terpisah kerana kesibukan dunia ni, wahai Allah. Wahai Allah, tolong bantu kami, wahai Allah. Masukkan kebahagiaan dalam hati-hati kami. Janganlah Kau masukkan segala kecemburuan dunia dalam hati-hati kami. Janganlah Kau masukkan kegelisahan dalam hati-hati kami. Wahai Allah, Kau penuhkanlah hasrat keinginan kami yang mana bertepatan dengan sunnah Nabi kekasih kami. Wahai Allah, tolonglah terima kami, sempurnakanlah hak-hak kami. Jadikan kami orang-orang yang bangun dalam agama ni, menyempurnakan hak dengan adil daripada kehidupan kami, wahai Allah, sebelum kami mati di negeri akhirat nanti. Allahumma rzuqna judan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik waj'al mautana fi biladin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di kalangan kami ada yang sakit, Kau sembuhkanlah. Ada mak ayah kami yang sakit, Kau sembuhkanlah. Ada anak isteri keluarga kami yang sakit, Kau sembuhkanlah. Ada yang diuji masalah rumah tangga, Kau selesaikanlah. Ada yang diuji masalah hutang, Kau langsaikanlah. Ada yang diuji masalah rezeki, Kau lapangkanlah. Allahumma rzuqna judan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik waj'al mautana fi biladin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana amanna bima anzalat tabi'an rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.